Selamat Sabit ke daerah Tutong. Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita Muammar dan juga Narintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat ada penonton yang masih lagi setia memilih rancangan Rampai Pagi sebagai inspirasi pagi audio untuk edisinya hari ini. Dan kita harapkan agar audio dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Dan mungkin ada di antara audio yang ingin melakukan apa jua aktiviti di luar rumah, kami doakan agar sentiasa menjaga keselamatan diri audio. Baik, dari daerah Tutong seperti biasa akan dikongsikan beberapa makluman semasa dan saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan penutupan sementara bekalan api elektrik yang diteruskan lagi pada hari ini sehingga 18 hari bulan September 2025. Dan kawasan yang terjejas ialah di sepanjang Jalan Kerakas Payau menuju ke Simpang 50, Simpang 67 dan Simpang 71 Jalan Kerakas Payau, Mukim Keriam, daerah Tutong. Ambil maklum penutupan sementara bekalan api elektrik ini akan berlaku dari pukul 8.30 pagi sehingga 12 tengah hari dan akan disambung semula di sebelah petang dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang, dan penutupan ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan talian kaut atas voltu rendah di kawasan yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi ambil maklum khusus buat para penduduk kampung yang tinggal di kawasan terjejas. Baik, untuk seterusnya pula mari kita beralih untuk menyaksikan bahan visual dari daerah Tutong untuk edisi hari ini. Khutbah peperanan sebagai medium komunikasi yang paling berpengaruh dalam masyarakat Islam. Ia bukan sekadar penyampaian lisan, tetapi merupakan ibadah yang mempunyai kedudukan penting dalam syariat Islam, khususnya ketika salat Jumaat dan hari-hari perayaan seperti Aidilfitri dan Aidiladha. Di samping menyampaikan ajaran agama, khutbah juga berfungsi sebagai alat pembinaan moral, semangat dan sosial umat Islam. Dari sudut pembinaan ummah, khutbah memainkan peranan yang signifikan dalam menyemai nilai-nilai murni, memperkukuh kefahaman agama serta membentuk jati diri individu dan masyarakat Islam yang bertakwa dan berakhlak mulia. Dalam usaha memperkukuh peranan khutbah sebagai medium pembinaan ummah, pelbagai pendekatan telah diperkenalkan dan antaranya melalui penganjuran pertandingan khutbah. Pertandingan khutbah yang diadakan bersempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79 itu telah dianjurkan oleh Unit Takmir Masjid Pangeran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, Tutong. Sebanyak 10 orang peserta dalam kalangan belia di daerah ini menyertai pertandingan tersebut bagi menunjukkan kebolehan mereka menyampaikan teks kandungan khutbah yang diberikan. Pertama sekali, tujuan saya pihak masjid menganjurkan acara ini supaya pertama mengimarahkan masjid. Maksudnya di sana untuk menyemarakkan lagi suasana masjid di sini ini. Kemudian yang kedua, supaya belia-belia di daerah Tutong ini boleh meningkatkan lagi dorang punya kepercayaan dalam menyampaikan dakwah Islam dan ilmu Allah itu. Syarat-syaratnya yang pertama sememangnya seorang lelaki Muslim
Dan yang kedua, ianya mesti tinggal di daerah Tutong dan pihak masjid memfokuskan hanya dalam zon 1 sahaja. Yang ketiga, ianya belia yang lingkungan umur 18 tahun hingga ke 35 tahun sahaja. Peserta diambil hanya 10 orang sahaja yang layak, which is mengikut syarat-syarat itulah, syarat-syarat yang tertentu itu. Kemudian peserta dinilai dari segi kefasihan menyampaikan khutbah, kemudian intonasi suara menyampaikan khutbah, kemudian yang terakhir dari segi ketertibannya, maksudnya dari segi pakaiannya, dari segi caranya berdiri. Penganjuran pertandingan khutbah bukan sekadar medan untuk menunjukkan kebolehan berpidato, akan tetapi berperanan sebagai platform melahirkan barisan khatib yang berwibawa, berilmu dan berketerampilan di masa mendatang. Ia membuka ruang kepada para peserta yang terdiri dari kalangan generasi muda belia untuk memahami seni penyampaian khutbah yang berkesan, di samping memperdalam ilmu agama dan kemahiran komunikasi. Menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia pula pasti akan berhasil menepati janji kepada lainnya. Alhamdulillah, saya meminati dalam bidang khutbah ini adalah untuk memupuk belia untuk mengikuti pertandingan sebegini, kerana ia adalah platform ataupun cara untuk kita ni meningkatkan potensi dalam pelbagai aspek seperti pengucapan awam, intonasi dan sebagainya. Semua persediaan lebih kurang dalam seminggu, iaitu dengan mempunyai persediaan yang cukup seperti latihan, intonasi, teknik yang asas dan juga menjaga permakanan dan sebagainya untuk menjaga itulah sebelum pertandingan. Antara cabaran yang saya hadapi ialah cara untuk membahagikan masa di antara komitmen, kerja, latihan dan juga adalah salah satu untuk diri saya untuk meningkatkan lagi usaha lagi untuk pada masa akan datang. InsyaAllah harapan saya agar pertandingan sebegini akan dipertingkatkan lagi di mana-mana tempat di masjid-masjid di negara Brunei Darussalam. Ia adalah usaha seperti Jabatan Hali wal Masjid sendiri untuk menarik minat para belia untuk sama-sama mengasah potensi para belia dan mempertingkatkan sesi pengucapan awam terutama dalam bidang sisi seni khutbah ini, insya-Allah. Sebenarnya agama kita juga mendorong kita supaya sentiasa berikhtiar sedaya upaya agar menghindar dan menjauhkan diri daripada segala perkara yang boleh merosakkan dan membawa kebiasaan dengan menjaga 5 perkara tersebut. Saya berminat menyertai pertandingan ini kerana saya ingin menambah lagi saya punya skill dalam berbicara ataupun bercakap bersama orang, meningkatkan confidence saya lagi lah. Cabaran yang saya hadapi adalah ketika saya menyebut perkataan bahasa Melayu Jawi kerana saya kurang biasa dalam menyebut perkataan itu. Kerana saya fasih dalam bahasa Arab. Persediaan saya diberikan teks ini pada awalnya 3 hari sebelum. Saya membaca teks ini setiap hari, setiap masa saya membacanya, memfasihkan setiap waktunya. Itu adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima yang wajib. So far, Alhamdulillah dalam beberapa hari ini seminggu kami diberi teks khutbah. Saya cuba bersedia berlatih membaca terutamanya daripada ayat Al-Quran dan juga bacaan-bacaan Jawi. Semasa saya bertanding khutbah, saya cuba menekankan pengisian dan juga ayat-ayat Al-Quran serta Jawi yang akan disampaikan kepada orang ramai. Alhamdulillah, pertandingan ini sememangnya penting, bukan saja untuk kita ni berlawan, tapi pertandingan ini untuk mengajar kita ni sama mengingati kita ni kalau kita dilihat kan bacaan-bacaan Jawi ini di kedai-kedai sudah ada tertera bacaan-bacaan Jawi yang sememangnya semua rakyat yang di negara Brunei Darussalam perlu faham dan pandai membaca Jawi. Penyampaian khutbah yang berkesan ialah bila mana para peserta mampu untuk menyampaikan secara fasih, lancar dan jelas pertuturannya
kerana penyampaian yang jelas dan teratur membantu jemaah memahami isi khutbah yang disampaikan dengan lebih baik. Selain penggunaan intonasi suara yang sesuai dan penekanan mesej utama, juga dapat menarik perhatian jemaah dan mengekalkan fokus mereka sepanjang khutbah disampaikan. Dengan penguasaan kemahiran ini, insya-Allah khutbah yang disampaikan akan menjadi wahana penting dalam membina ummah yang berilmu. Diharap pertandingan khutbah yang dianjurkan ini akan terus dianjurkan dan diperkasa dari semasa ke semasa agar ia terus menjadi platform pembangunan dakwah yang mampu menyumbang kepada pembinaan ummah yang cemerlang, selain menjadi medan dakwah secara berkesan yang bukan sahaja mengasah bakat para peserta dalam bidang komunikasi dan penyampaian, malah turut memperkukuh kefahaman terhadap ajaran agama Islam.